Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuslina binti Muhammad mewakili tim penyelidikan kami yang diketuai oleh Nur Hasma Muhammad Saad dan ahlinya Wan Muharani Muhammad Marwan Ismail, saya dan Zulkifli Maisa. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Teknik Penceritaan Hadis Naratif dalam Sahih Bukhari. Kita lihat pada ringkasan kertas kerja ini yang fokus kepada teknik penceritaan, iaitu satu teknik yang berkesan dalam penyampaian sesuatu idea, ilham, inspirasi, bahan, watak, plot dan latar yang terdapat dalam sesebuah teks karya penulisan yang dihasilkan, yang mana ia dapat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman pembaca. Jom kita lihat apakah teknik penceritaan. Teknik penceritaan atau naratif ialah satu bentuk penyampaian melalui cerita sama ada dalam penulisan ataupun percakapan lisan, yang mana kita dapati dalam pelbagai jenis teks seperti Al-Quran, hadis, prosa sastra. Contohnya adalah cerpen, novels, drama, teks surat menyurat dan juga teks khutbah. Yang kita dapati dalam teks-teks tersebut terdapat unsur penggunaan bahasa yang sangat indah dan menarik, yang mana dapat mempengaruhi pemikiran pembaca atau pendengar dan juga dapat memahami maksud yang tersurat dan tersirat di sebalik penceritaan tersebut. Jadi kita lihat teknik penceritaan yang telah didominasi oleh pengarang kebiasaannya ialah teknik dialog, monolog dalaman, pemerian, imbas muka, pengulangan dan sebagainya. Baik, sekarang kita lihat kepada asas teknik penceritaan atau pelopor kepada teknik penceritaan. Tidak dapat dinafikan bahawa teknik penceritaan dalam sastra prosa telah diperkenalkan sejak kurun pertama hijrah, iaitu 14 kurun yang lalu. Bermula daripada wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam, yang mana wahyu pertama iaitu Al-Quran diturunkan yang syarat dengan cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada umat terdahulu, peristiwa-peristiwa gaib yang terdapat di dalam Al-Quran yang telah dipelopori oleh teknik penceritaan seperti surah Yusuf. Kita lihat bagaimana Yusuf bersama saudara-saudaranya berinteraksi dengan ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dan teknik penceritaan yang sangat menarik. Begitu juga surah An-Naml dalam kisah Sulaiman alaihi salam yang kita dapat dipahami daripada teknik ceritaan atau penceritaan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan hadis yang telah dipelopori oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang nampak jelas bagaimana baginda Muhammad menguasai gaya penyampaian yang bersesuaian dengan masa, tempat dan masyarakat, serta terdapat dalam karya ensiklopedia hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menjadi sumber rujukan asas kepada teori teknik penceritaan yang terkaya dengan gaya persembahan yang sangat menarik. Kita lihat
kepada kaedah kajian. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan kaedah deskriptif analisis dengan mengumpul data-data yang berkaitan teknik penceritaan dalam hadis, naratif, huraian, kesimpulan dari bahan rujukan utama dan maklumat yang bersesuaian dengan teori yang digunakan. Pengarang dan hadis yang dikaji adalah dari sumber rujukan primer atau utama yang dipilih dari Ensiklopedia Hadis Naratif Sahih Al-Bukhari, yang mana hadis-hadis naratif ini telah dipilih secara rawak bagi mewakili setiap kategori teknik penceritaan seperti dialog, monolog, pemerian, pengulangan dan sebagainya. Berikut adalah proses pelaksanaan kajian. Dimulai dengan kenal pasti hadis-hadis naratif dalam Sahih Bukhari, kemudian mengkategorikan teknik penceritaan hadis naratif tersebut, menetapkan kod jenis teknik penceritaan dalam hadis naratif, kemudian menghuraikan teknik penceritaan yang terdapat dalam hadis tersebut dan akhirnya membuat kesimpulan teknik penceritaan yang digunakan di dalam hadis tersebut. Sekarang kita lihat kepada kod jenis teknik penceritaan. Jika kita lihat di layar, dapati ada 4 jenis teknik penceritaan, iaitu teknik dialog, teknik perulangan, teknik amsal dan tamsil dan juga teknik pemerian. Kita dapati bahawa keempat-empat teknik penceritaan ini merupakan teknik penceritaan yang telah mendominasi hadis naratif dalam Ensiklopedia Sahih Bukhari. Sekarang kita lihat kepada perbincangan kajian secara ringkas. Kita dapati teknik penceritaan yang baik dalam sesuatu karya sastra, ia dapat ditentukan daripada persoalan-persoalan yang timbul melalui tema, pewatakan, latar, style dan sebagainya. Teknik ini amat penting kepada seseorang pengarang untuk menulis karya sastra kerana dengan menguasai teknik, seseorang pengarang dapat menyampaikan perutusan ataupun motif dalam teksnya dengan lebih halus dan berkesan. Ia bererti seseorang pengarang itu dapat menentukan dengan berkesan, dapat memilih teknik yang sesuai bagaimana hendak mengatur dialog, monolog dalaman, arus kesedaran, imbas kembali, imbas muka dan sebagainya. Kita lihat kepada teknik-teknik penceritaan dalam hadis naratif. Pertama, teknik dialog. Terdapat 4 jenis teknik dialog dalam hadis naratif. Yang pertama, dialog antara Nabi Muhammad dengan para sahabat. Yang kedua, dialog Nabi Muhammad dengan orang awam. Yang ketiga, dialog para sahabat dan para sahabat yang lain. Dan yang keempat, dialog Nabi Muhammad dengan orang kafir. Diikuti dengan teknik yang kedua, iaitu teknik pengulangan. Terdapat 2 bentuk teknik pengulangan, iaitu pengulangan huruf dalam satu perkataan dan juga pengulangan ayat. Teknik yang ketiga ialah teknik amsal atau tamsil, iaitu perumpamaan. Kita lihat Rasulullah sering menggunakan perumpamaan dalam penyampaian kepada para sahabat kerana ia mudah difahami oleh para sahabat. Dan teknik yang terakhir adalah teknik pemerian. Beberapa kesimpulan dapat dirumuskan. Yang pertama, teknik penceritaan Al-Quran dan hadis merupakan asas kepada teori teknik penceritaan yang telah dipelopori sejak 1400 tahun yang dahulu. Dan ia menjadi pencetus utama yang signifikan kepada teori teknik penceritaan dalam proses sastra atau teks karya asli pengarang masa kini. Kemudian
dirumuskan juga bahawa teknik-teknik penceritaan seperti teknik dialog, teknik pemberian, teknik amsal, teknik pengulangan telah mendominasi dalam hadis naratif Sahih Al-Bukhari dan juga berpengaruh dalam teori naratif Melayu, Islam, Barat dan juga teori yang universal. Saya sudahi pembincangan saya pada hari ini dengan ucapan sekian, terima kasih.